أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya, dengan seikhlas hati kita atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Dan kita juga bersyukur pada Allah SWT, Allah mampukan untuk meneruskan tazkirah Ramadan untuk tahun 2024 ini dalam episod yang ke-22. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT, masih lagi Allah kurniakan kesihatan dan sedikit kekuatan. Dan kita akan terus membincangkan berkaitan dengan Ramadan, Al-Quran dan diri kita sendiri. Dan saya akan ambil untuk 1-2 episod ini akan merujuk buku yang sangat baik, sangat bagus, yang ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali, yang bertajuk Bina Al-Iman min Khilal Al-Quran. Membina iman melalui Al-Quran. Jadi dia sangat penting untuk kita tahu bagaimana kita benar-benar nak berinteraksi dengan Al-Quran, dan bagaimana kita nak membina iman kita agar sentiasa iman kita meningkat dan sentiasa segar, dan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dalam mukaddimah buku ini, Dr. Majdi Al-Hilali telah menulis, kata, tidak dapat dimungkiri bahawa iman yang tertanam dalam hati memiliki peranan yang sangat besar dalam memperbaiki dan meluruskan manusia agar mereka sentiasa taat kepada Allah SWT. Iman ini bukan satu perasaan begitu saja. Iman ini adalah satu tenaga, energi, satu bentuk kekuatan. Malah dia merupakan kekuatan yang paling kuat sekali dalam diri manusia, yang menggerakkan manusia itu kepada ubudiyah yang sebenarnya, kepada ibadah dan kepada ketaatan dalam seluruh urusan hidup dia. Dengan iman inilah kita berjalan menuju Allah SWT. Dengan iman inilah kita berjalan setiap hari untuk kita selamat hidup kita di dunia ini, dan lebih-lebih lagi hidup kita di akhirat. Iman itu, kata Dr. Majdi Hilali, ibarat sebuah pohon yang memberikan banyak keberkahan, di mana akar-akarnya tertanam kuat di dalam lubuk hati, dalam sudut hati yang paling dalam sekali, sehingga menghasilkan beraneka ragam buah kenikmatan yang terpancar dari seluruh anggota ataupun setiap anggota tubuh manusia itu. Di antara buah itu adalah jujur, menepati janji, amanah, rela berkorban, warak,
dan banyak lagi. Ini sifat-sifat orang beriman yang merupakan buah daripada iman yang bermuara dalam hatinya. Jadi kalau kita itu dalam bukunya, itu dalam konsepnya, tapi bila kita lihat sebahagian, malah sebahagian besar daripada Muslim hari ini, walaupun kita dapati ramai yang melaksana mendirikan solat, ramai pergi ke masjid, ramai akhir-akhir ini kita tengok ramai yang berlumba-lumba menunaikan umrah dan juga haji. Akan tetapi kita tak dapat melihat kesan baik dari dalam diri dan perlakuan kebanyakan Muslim hari ini. Iman yang ada dalam hati itu tidak membuahkan akhlak dan peribadi dalam diri Muslim tu. Ini itu. Kita cakap bukan di negara kita saja, di seluruh bumi Muslim ni. Kita dapati memang banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan juga melakukan pelanggaran hak-hak manusia lain. Kadang-kadang kalau tidak dapat bezakan antara mereka yang melakukan ibadat ini dengan mereka yang tidak melakukan ibadat. Dan kadang-kadang kalau kita dapati akhlak Muslim hari ini lebih buruk daripada akhlak yang bukan Muslim, yang sepatutnya tidak mungkin begitu. Iman yang benar, iman yang tumbuh dalam hati secara subur, akan membuahkan perbezaan yang ketara. Apa yang disebut oleh sebahagian ulama sebagai tamayyuz, perbezaan. Orang beriman yang dengan iman yang benar pasti berbeza dengan mereka yang tidak beriman dalam kebanyakan sudut-sudut kehidupan ni. Jadi ini realiti yang kita tu. Ini menunjukkan bahawa iman itu, iman yang ada itu, ataupun kualiti iman yang ada itu tidak cukup untuk menghasilkan, menatijahkan buah-buah iman yang cantik, yang indah, yang dapat dilihat bila orang berinteraksi dengan pemilik iman itu. Orang akan jatuh cinta kepada iman, akan jatuh cinta kepada Islam. Jadi sepatutnya ibadah yang dilakukan, dia akan menambah kadar keimanan tu, menambah kadar ketakwaan itu. Maknanya ibadat-ibadat yang kita lakukan, solat, puasa, zikir, dia akan menambah kadar iman dan kualiti iman tu.
Contohnya yang paling jelas sekali adalah ibadah solat memiliki peranan yang besar dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini disebabkan oleh solat itu mampu menambah kadar keimanan tu dalam hati kita, yang mampu mencegah pemilik iman itu, mampu mencegah orang yang melakukan solat itu, yang mendirikan solat itu, daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu untuk episod 22 ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi